Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam hormat buat sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik ikutan, sebaik-baik contoh suri tauladan, Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selawat dan salam hormat juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti al-huda, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah ila yaumiddin, sehinggalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sidang, penonton yang berada di talian, alhamdulillah hari ini kita berada di Makkah Mukarramah, di Padang Pasir. Namanya Padang Pasir je kita tahu. Nama yang betul kita tak tahu nama tempat dia. Tak nak reka nama, takut berdosa tipu. Alhamdulillah, suasana yang sangat santai, angin sepoi-sepoi bahasa. Asalnya Padang Pasir, tetapi kita dalam musim sejuk. So Padang Pasir pun telah berubah menjadi sedikit kehijauan. Namun itu bukanlah tanda-tanda kiamat, akhir zaman. Betul ya? Tak disebutlah hadis. Tak sebutlah. Bukan yang dimasukkan itu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta cameraman untuk kita ambil sedikit view supaya jemaah, lampu-lampu, bintang, bulan, cakrawala, supaya rakan-rakan kita di Malaysia dapat bersama menonton keindahan ciptaan Tuhan, seperti mana kata Piramli, bagai bulan di pagar bintang. Ya. Fa subhanallah, mudah-mudahan dengan ketenangan, aman, sentosa ini memberikan kita fokus yang baik terhadap majlis ilmu yang kita akan jalankan. Dan konsep kita pada hari ini adalah, asalnya nak buat podcast, macam bagus-bagus nak buat podcast, keluar sekejap, ni nak masuk sekejap. Tetapi kekangan dari segi alatan, kita ada mikrofon yang baru saja dibeli tadi, dan ini pun dah berikat, dah macam tocang rambut orang je dah speaker untuk kamera dan phone. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala-galanya untuk kita jalankan program kita pada hari ini. Konsep kita pada hari ini adalah para jemaah akan memberikan soalan kepada saya, dan saya akan bacakan soalan tersebut, dan saya akan pilih 3 panel kita pada hari ini, iaitulah Dr. Rozaimi Ramli, Profesor Doktor. Sihat Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, sebab mic tak cukup, saya jawabkan untuk dia. Sihat, alhamdulillah. Kita juga ada Syekh Dr. Wan Syukri daripada Yala Fatani. Alhamdulillah, Syekh sihat. Kita juga ada Abang Sabri Yunus. Abang Sabri sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak pernah melengahkan masa, dan kita akan teruskan dengan soalan pertama, dengan saya membaca soalan yang pertama daripada, ni soalan ni Ustaz Reza single lagi tak? Aduh. Ini bukan betul-betul ya. Ini bukan cubaan. Okey. Yang tanya Hadi. Yang tanya pula Hadi. Saya segan nak sebut nama dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, soalan yang kedua. Banyak orang bertanya, kenapa imam tak baca doa selepas solat? Orang tertanya-tanya. Pertanyaan ini juga sering ditimbulkan apabila kita ataupun kita orang Malaysia pergi ke Mekah dan Madinah. Betul kan? Kita tengok imam lepas salam, dia tak baca doa. Di Madinah juga kita akan lihat hal yang sama. Tadi juga kita lakukan hal yang sama. Apa yang kita lihat di Malaysia itu berbeza. Mengapa? Saya berikan kepada Dr. Rozaimi dahulu. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Reza selaku moderator pada malam ini. Suara saya jelas ke? Jelas, ha? Saya rasa lagi kuat pada suara Reza tadi, ya? Sebab mungkin pensyarah universiti macam tu lah kan. Kalau dekat kelas dulu, kalau dekat UPSI dulu, memang saya tak pakai mikrofon. Sebab kalau saya pakai mikrofon, kelas sebelah pun dengar suara saya. Jadi terpaksa mengajar dua kelas. Pensyarah yang sebelah tu boleh rehat kejap lah. Saya tak pakai mikrofon. Tapi kat sini sebab ramai sangat dan kita ruang terbuka, kena pakai mikrofon lah. Okey. Soalan ni soalan yang bagus, menunjukkan seorang tu dia perhati keliling dia. Dia bukan hanya mengikut, tapi dia berfikir. Kenapa dan kenapa dan kenapa. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, al-ibadah mabnaha at-tauqif. Dalam kebanyakan ibadat ni, asas dalam ibadah ialah kita berhenti di mana nas berhenti. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Di dalam pelaksanaan haji, Nabi SAW menyebutkan, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripadaku tata cara nak laksanakan haji kamu. Maka para ulama apabila ingin merumuskan sesuatu ibadah, nak merumuskan sesuatu yang dipanggil sebagai pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan lihat kepada dalil-dalil daripada Quran ataupun sunnah ataupun ijma' ataupun qiyas. Mereka tidak datangkan satu ibadah tanpa ada asas yang kukuh daripada dalil syar'i. Itu yang pertama yang kita kena tahu. Sebab itu bila kita salat bilangan rakaatnya sama seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita tak buat salat ikut suka kita. Salat maghrib 3 rakaat. Salat isyak kalau tak musafir 4 rakaat. Kalau ikut akal, sepatutnya isyak lah pendek. Sebab isyak dah lewat malam, mata pun dah ngantuk. Salat subuh 2 rakaat. Sepatutnya solat subuh panjanglah sikit. Sebab senaman pun 8 kali. Kan 8 gerakan kan. Satu orang tak boleh nak kata, Ustaz, hari ni saya bangun pagi, semalam saya qiyamul lail, hari ni saya beriman lebih sikit daripada biasa, boleh tak saya nak solat subuh 4 rakaat? Kita kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya kan solat. Saya bukan nak buat benda jahat. Ibadah itu ada tata caranya. Sebab itu para ulama buat kaedah, al-aslu fil ibadat al-hadru ataupun al-tawqif. Hukum asal bagi ibadat tak boleh untuk dilaksanakan melainkan terdapat dalil yang menunjukkan berkenaan. Terdapat dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Mungkin ada orang keliru. Dia kata, ibadat ni kan ada ibadat umum. Yang saya sebut tadi tu ibadat khusus. Ibadat umum ni ibadah yang kita lakukan kerana di sana ada dalil yang umum. Baca Quran bila-bila masa boleh. Tapi bila kita nak menetapkan satu-satu surah untuk dibaca pada satu-satu tempat yang spesifik, maka kena bawa mari dalil yang spesifik. Boleh faham tak? Saya bagi contoh. Ibadah, kadang-kadang benda yang di tempat lain tak jadi ibadah, tapi di situ jadi ibadah bila dalil kata ia ibadah. Contoh, tuan-tuan biasa berdiri tak? Pernah berdiri dalam hidup? Mestilah pernah berdiri kan? Tadi semua pakat berjalan, berdirilah. Berdiri ibadah tak? Berdiri bukan ibadah. Tapi berdiri dalam solat ibadah tak? Berdiri dalam solat ibadah. Siapa yang boleh berdiri dalam solat tapi dia tak berdiri, tak sah solat dia?
Tapi kalau satu orang dia berdiri, dia kata, pasal apa berdiri ni? Dia kata, aku berdiri ni sebab ada pahala berdiri ni. Ya ke? Betul. Siapa-siapa yang berdiri lepas waktu zuhur selama 5 jam, maka pahalanya sekian-sekian. Kita kata dakwaan ni kena bawa mari dalil yang spesifik. Kalau tak ada dalil spesifik, tak boleh kata ibadah. Sebab kita bukan Nabi. Satu orang dia kata suri rumah. Katalah dia suri rumah. Dia kata, saya ni ustaz, tak ada buat apa-apa, sambil masak nasi tu saya selawat. Boleh tak? Tak ada buat apa-apa ustaz, saya selawat lah. Boleh kan? Boleh. Tapi kalau dia kata, tuan-tuan, sebenarnya kita bila masak nasi kena selawat. Ada beza tak dengan awal tadi? Ada beza. Kerana yang awal tadi mengisi masa dengan selawat yang disyariatkan sepanjang masa, tidak dispesifikkan. Yang nombor 2, dia menetapkan satu waktu yang spesifik dengan ibadah yang spesifik. Ada beza. Maka yang nombor 2 tu memerlukan dalil yang spesifik. Kita balik pada soalan tadi. Saya bagi asas ni supaya tuan-tuan faham. Kita balik pada soalan tadi. Soalan tadi apa dia? Soalan tadi kata, kenapa imam tak baca doa lepas solat? Saya nak jawab daripada dua isu utama saya nak kupas supaya tuan-tuan boleh faham. Isu pertama, baca doa. Isu kedua, penetapan tempat untuk berdoa pada waktu yang spesifik. Yang pertama, baca doa. Baca doa bila-bila boleh. Tiba-tiba dia terpadam kan. Baca doa ni tuan-tuan dan puan-puan, bila-bila boleh. Bila-bila boleh. Doa yang makbul, yang mustajab, Nabi SAW letakkan beberapa tempat. Dalam salat, Nabi kata waktu sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru du'a. Dalam hadis riwayat Muslim. Manusia ni paling hampir dengan Tuhan dia, kedudukan dia paling hampir dengan Tuhan dia waktu dia sujud. Maka banyakkan salat waktu sujud, banyakkan doa waktu sujud. Satu tempat yang spesifik. Nombor 2, sebelum memberi salam. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menganjurkan setelah kita membaca tasyahud, Nabi anjurkan kita baca doa. Antara doa yang Nabi anjurkan, minta perlindungan daripada azab kubur, azab neraka, ujian hidup dan mati, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Betul? Kemudian Nabi sebut dalam hadis tu apa dia? Summa liyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu. Kemudian pilihlah doa apa yang dia nak baca, yang dia suka. Terpulang. Itu tempat yang mustajab. Kita jangan lupa tempat-tempat ni. Selepas beri salam, adakah boleh berdoa? Tak ada siapa kata tak boleh. Ibn Qayyim antara ulama yang menghuraikan bab ni dalam Zadul Ma'ad, dia mengatakan dalam hadis Nabi SAW menganjurkan kita berdoa dalam salat. Tadi tempat saya sebut tadi, dalam sujud, sebelum beri salam. Tapi kalau seseorang nak membaca doa, nak tambah doa dia selepas daripada dia memberi salam, setelah dia membaca wirid-wirid, dia bagi salam aja, dia sebut astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Sampailah dia tasbih, tahmid dan juga takbir 33 dan lepas tu dia kata, saya nak doa lah sebab saya ada nak doa lagi pada Allah. Tak ada siapa kata tak boleh. Ibn Qayyim kata boleh. Tapi yang dia buat tu atas kapasiti peribadi dia lah. Kapasiti peribadi. Boleh tak saya nak berdoa dengan imam? Berdoa dengan imam
kalau dilaksanakan secara sekali-sekala kerana ada hajat yang sama, tak ada masalah, boleh. Tapi bila dilakukan berterusan, setiap kali lepas salat je nak kena doa, setiap kali lepas salat je nak kena doa, setiap kali lepas salat je doa, yang ni tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Doa berterusan beramai-ramai dengan satu imam, tak ada. Kalau ada hadis tu, mesti ada doa yang Nabi baca datang dalam hadis. Tapi tak ada benda tu. Bila tak ada, kita amalkan secara berterusan dengan anggapan ia sebahagian daripada ritual solat, maka ia termasuk dalam bid'ah idhafiyah. Bukan bid'ah pada asal kerana doa, tapi dia bid'ah tu pada kepercayaan kita benda tu ada fadilat khusus. Boleh faham tak? Maka ada bahayanya juga. Walaupun doa ni baik asalnya kan, tapi dia ada bahaya sikit. Bahaya yang pertama, doa lepas salat beramai-ramai secara berterusan mungkin akan menyebabkan jemaah yang melaksanakan salat meninggalkan sesuatu yang lebih utama, iaitulah zikir yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau tuan-tuan mungkin pernah salat dekat RNR, dekat surau, yang perempuan saya tak pasti, tapi kalau yang lelaki, kadang-kadang bila lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sepatutnya dia istighfar. Kerana itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tapi dia kata Al-Fatihah. Orang pun ramai-ramai baca Fatihah, lepas tu dia baca doa. Dia meninggalkan satu yang ditunjukkan dalam sunnah, dia pergi kejar benda yang tak disebut spesifik dalam sunnah. Maka rugilah. Itu yang pertama. Yang kedua, akan menyebabkan orang takut nak semayang berjemaah. Sebab apa? Sebab dia tak hafal doa. Kadang-kadang bila kita pergi surau dekat airport, surau dekat RNR, kita nampak orang salat bersendirian. Pasal apa solat bersendirian? Dia bukan takut jadi imam, sebab kadang-kadang yang jadi imam tu imam Zuhur dengar asar je, bukan dengar suara pun, dengar takbir je. Betul? Takbir dengan tasmih, Sami Allahu liman hamidah. Tapi dia berpandangan jauh. Dia kata yang ni clear ustaz, tapi tang doa nanti ni siapa pula nak tolong baca? Maka bila nak salat, masing-masing cari dinding belah kanan, sebab tak nak bagi orang tumpang. Kan? Dia cari dinding belah kanan tu. Jadi kalau orang masuk, orang tengok, oh belah kanan tak ada ruang. Isyarat daripada dia, saya tidak menerima penumpang. Sebenarnya boleh je, kan? Boleh aja nak salat berjemaah, kerana itu lebih dituntut daripada berdoa beramai-ramai. Tapi kita tinggalkan benda yang lebih dituntut oleh Nabi SAW kerana kita takut buat benda yang Nabi tak tuntut secara spesifik pun. Jadi benda itulah yang menyebabkan kalau kita tengok dekat Mekah ni, mereka tak ada doa ramai-ramai lepas daripada salat. Kerana salat berjemaah ni adalah satu salat yang simple, yang mudah, kita boleh buat. Kan? Takut-takut nanti dia, itulah bila pergi RNR kadang-kadang, saya buat benda yang sama. Orang masuk belakang, lepas bagi salam, kita zikir. Zikir pun dengan suara yang perlahan, kerana tak nak ganggu orang yang masbuk. Tapi bila kita lepas zikir tu, kita bangun, dia orang pun tengok, makmum semua tengok. Kan? Doa tak ada lah kan. Tapi saya ni jenis cakap lepas sikit, saya kata doa sendiri-sendiri lah bang. Dalam hati kata, solat pun nak tumpang, takkan doa pun nak tumpang, kan? Doa lah sendiri-sendiri, kan? Tapi kalau ada hajat bersama, sama-sama ada benda yang nak doa spesifik, sekali-sekala, tak ada iktiqad, ada fadilat, tak ada masalah, boleh. Berterusan, tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Itu yang kita kena tahulah. Jadi kalau dekat Negeri Perlis, dia lebih kurang sama macam di Saudi ni. Imam-imam dekat masjid-masjid Negeri Perlis, lepas salat, mereka akan berzikir. Dan zikir tu dengan suara yang perlahan.
Habis tu nak mengajar macam mana ustaz? Nak mengajar angkat suara sikit boleh. Tapi kat Negeri Perlis kami lekat poster besar dekat dinding. Semua orang boleh baca. Semua orang boleh baca. Kan? Lagu 60-an pun kita beria-ria hafal. Takkan zikir-zikir Nabi SAW kita tak ada usaha nak hafal. Kadang-kadang orang tuduh kita. Dia kata, mereka ni bukannya doa. Kan ada satu Minah. Minah mana pun tak tahu. Mari Negeri Perlis semayang tarawih. Dia buat pelik. Mereka tak doa kan. Tak ada selawat. Mereka tak doa weh. Janganlah bohong. Kami berdoa. Cuma tak doa ramai-ramai. Yang doa ramai-ramai ni tuan-tuan, kadang-kadang kena tanya diri. Betul ke hang doa? Ke hang amin aja? Imam doa apa? Kadang-kadang dia tak faham. Dia amin aja. Entahlah, saya amin je. Saya tak tahu imam minta apa. Kan lebih bagus kita sendiri minta. Kita faham apa yang kita minta. Kita faham keperluan kita. Anak kita nak pergi periksa. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak dependent kepada orang bila kita beribadah. Ni ibadah kita ni. Kita nak menghadap Allah. Kita tawajuh pada Allah. Kan? Jadi kita doa. Jadi independent. Ada waktu kita berjemaah bila syarak suruh berjemaah. Ada waktu kita sendirian bila syarak suruh bersendirian. Jangan tukar benda tu. Jangan tukar benda tu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. So ni bukan isu siapa tak baca dia jadi Wahabi automatik ke apa. Tak, bukan. Bukan Okey. So alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, apakah perbezaan sunnah dan sunat? Apakah perbezaan sunnah dan sunat? Ni dia yang confuse. Orang Melayu mungkin dia kata buat solat sunat, dan dia pun mungkin confuse dengan anak you dah sunat ke belum. Dan pengajian orang-orang mengikuti sunnah. Dia tak ikut orang-orang ikut sunat. Orang ikut sunat ramai. Orang ikut pergi sunat 2 kali ke belakang. Jadi anda tak tahu dah soalan ni. Mungkin dia nak orang Melayu confuse kot sunnah dengan sunat. Sembahyang sunnah, sembahyang sunat, apa beza dia ataupun macam mana? Boleh Syekh Wan Syukri? Baik, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita boleh berkumpul di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Ini. Okey. Okey. Kita mohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dia tu menghimpunkan kita sekali lagi dalam syurga nanti. Allahumma amin. Jadi masalahnya as-sunnah dengan sunat. Perkara ni beza istilah, ada perbezaan istilah di antara ulama hadis dengan ulama al-fiqh, ulama fiqh dan ulama hadis. Karena memanglah kita sebagai umat Islam, kita mengucap 2 kalimah syahadah, katanya yang kita menyaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang pegang risalah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sunnah dia tu iaitu kalaulah lafaz sunnah maknanya jalanan. Sunnah ni makna jalanan. Jalanan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan. Sama ada masalah pegangan, masalah amal ibadah, masalah budi pekerti, wajib kita ikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita menyalahi beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan perkara tersebut di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kita ni, iaitu bagi kamu ayuhal ummah, contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu contoh tauladan yang baik bagi mereka yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kemudian. Maka perkara tadi itu ialah sunnah yang diberjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh kita menyalahi perkara tersebut. Dengan cara umumnya, iaitu sunnah tadi itu iaitu jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka perbuatan Nabi, ulama kita bagi, ada perbuatan yang Nabi kita kerja perkara yang wajib. Ada perbuatan Nabi perkara yang sunat. Maka perbuatan Nabi terbagi kepada dua tadi itu, jelaskan bagi kita, kata perkara yang wajib tadi itu kita kena mengerja lah. Kerana perkara yang wajib, perkara yang Allah Ta'ala suruhkan kita di atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh kita tu kerja. Kalaulah kita tidak kerja, kita kena ambil tindakan. Ada apa perkara yang sunat, digalakkan kita sahaja. Walaupun kita tak kerja tetapi tak berdosa, tapi rugilah mereka tak kerja benda sunat tu. Maka di situlah perbezaan di antara perkara yang dinamakan as-sunnah dan perkara yang jadi sunat. Tak ada jadi payah manalah kita nak faham, kerana dua perkara tadi itu benda yang kita senantiasa ada amal dah. Seumpama kita ni pakaian-pakaian yang putih, bagi orang lelaki memang dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hukumnya adakah wajib? Tidak. Hukumnya sekadar sunat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam hadis, dia kata suruh kita tu pakai pakaian yang putih, kerana pakaian putih tadi itu adalah kebaikan bagi kita. Maka kebaikan bagi kita sebagai tanda dalil bukti, kata itu bukanlah perkara yang wajib, iaitu perkara yang sekadar perkara yang sunat. Maka kita boleh fahamlah perkara tersebut tadi itu dengan jelas. Sekadar itulah apa yang kita boleh kongsikan di sini. Barakallahu fikum. Allah yubarik fikum. Pendek tu Ustaz tu? Tak apa dah. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan okey dengan slang Dr. Syukri? Boleh faham ke nak saya terjemahkan balik? Macam bahasa Arab. Okey insya-Allah Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pergi kepada ABI dah. ABI yang apa sehari dua ni dikatakan apa wedding of the year lah apa semua, masya-Allah. Dan alhamdulillah semua kita gembira kerana kita melihat Kak Angeline juga bersama Abang Sabri di Mekah, dan tentunya itu pertama kali. So bagaimana reaksi Kak Angeline yang Abang Sabri tengok lah? Mula-mula dia pergi ke Kaabah tu, Abang perhati tak muka dia ke tak perhati? Ke memang dia tengok macam mana dia punya reaksi, macam mana perasaan dia, semangat dia, dan macam mana kalau Abang boleh kongsi untuk semua kita mengambil manfaat hari ke hari Kak Angeline dalam agama Islam ni. Okey, Abang silakan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Boleh dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ni macam tiba-tiba je ni dicolek oleh Ustaz Reza ni. Dia tak beritahu bahawa rombongan ramai. Dia kata jom kita makan nasi. Kita makan kambing di Kerul, di padang pasir. Jadi saya tiba-tiba Allah ramai. Alhamdulillah ramai pun. Alhamdulillah, syukur dapat juga saya menikmati malam yang indah di padang pasir ni, dan dapat berjemaah sekali. Okey, alhamdulillah. Baik, satu soalan yang sangat baik daripada Tezab mengenai pengalaman orang rumah saya. Okey, seperti mana kita semua maklum, dia datangnya daripada agama lain. Walaupun selama ni dia sangat baik berhubungan sesama manusia. Artinya, dalam arti katanya boleh saya katakan hablum minan nas dia tu cukup kuat. Cuma dia belum dapat hablum minallah yang sebelum ni. Sangat baik dia, tetapi dia baik sama manusia, tetapi dia sangat tidak faham tentang agama.
Dia tidak tahu tentang agama. Kenapa macam tu, kenapa macam ni. Persoalan-persoalan dia datang kepada saya tu sangat luar biasa. Orang Melayu, orang Islam tidak akan tanya macam dia tanya. Islam akan ikut je apa yang di ceramah-ceramah dan biasa ceramah, akan sama ada buat apa tak buat tu je. Tapi tak akan tanya. Tak akan tanya kenapa. Tapi dia ni dia akan bertanya. Selama-lamanya dia bertanya. Sehingga saya terpaksa cari beberapa orang yang boleh dia memahami kaedah untuk memahami agama dengan jelas lah. Okey. Termasuklah yang selalu orang tahu, Dr. Mazhar, Dr. Rora, Dr. saya bagi juga ceramah-ceramah orang lain, tapi nampaknya lebih jelas pada ceramah-ceramah daripada Dr. Rora, Dr. Mazhar, sebab dalil-dalil, pentingnya dalil-dalil kepada dia. Sebab orang-orang kita tak tanya dalil, dia akan tanya dalil juga. Kenapa? Sehingga saya lepas kahwin, dia tanya saya, dia tengok saya tak pernah ajak dia semayang. Saya tak pernah kata jom kita semayang. Tapi saya akan tunggu dia balik. Kalau syuting pun saya tunggu dia balik pukul 11, pukul 12. Saya tunggu dia balik je. Baru saya kata saya semayang sekejap. Saya nak suruh dia tengok saya semayang. Tapi dia tengok je. Lepas saya semayang saja, dia terus tanya, kenapa mesti angkat tangan macam tu? Sudah. Pening. Saya tak kerti nak jawab tu. Saya akan ambil masa 2-3 hari nak jawab dia. Okey. Tapi alhamdulillah, saya tunjukkan kepada dia bahawa pentingnya semayang kepada saya. Okay. Supaya dia tahu semayang sangat penting kepada saya. Sehingga dia dari luar pun dia tak boleh lagi, dia akan telefon, dah semayang dah? Dia akan tanya macam tu. Okay. Jadi sehingga saya rasa supaya benda tu pun jadi penting kepada dia juga, biar dia rasa penting pada dia. Baik, bila dapat peluang ke Mekah untuk buat umrah, mendatangi Mekah, sebenarnya pada saya alhamdulillah ni rezeki dia. Rezeki yang datang ni adalah pada saya rezeki dia. Cuba saya sekawin dengan orang lain, tak apa macam tu. Kalau lah saya kahwin tu hari dengan nama lah Fatimah, apa-apa dah lah, tak dapat macam tu. Tapi bila saya kahwin dengan dia, dapat banyak benda kan, dia ada rezeki dia. Jadi offer datang kemari ni daripada dia, niat dia tak sampai 24 jam ada offer. Dia tengok banner banting di sebuah hotel. Hotel tu kami meeting hotel tu sebab nak buat resepsi kami. Dia pergi, dia tengok kat banting umrah, package umrah. Dia terdetik hati dia, kenapalah tak ada yang nak buat resepsi ni, belanja yang besar, kenapa tak buat belanja umrah? Kan murah sikit, 2 orang je. Ini kena panggil ramai, orang beribu-ribu. Tak sampai 24 jam saya dapat call offer ke Mekah ni. Jadi alhamdulillah, saya kata rezeki dia. Dan dia, oleh kerana ini dia adalah niat dia, jadi offer ke Mekah ni dia lebih bersemangat daripada saya nampaknya. Walaupun saya dalam kebimbangan, bimbang ni, dia nak pergi Mekah ni, apa nak buat ni? Kan, saya nak bimbing apa dia kat sana, nak buat apa kat sana kan, macam mana? Tetapi dia nampaknya lebih bersemangat dan lebih berani daripada saya. Jom kita buat, dia kata. Dan dia datang dengan yang tak tahu apa pun. Semayang kadang-kadang bertukar mana 4, mana 3 ni rakaat ni. Masa tu saya selalu bertanya ni, lepas ni apa bang? Maghrib yang 3 ke 4? Yang 3 ke. Tapi dia buat, dan saya lepaskan dia. Saya lepas dengan grup perempuan. Dan nampaknya alhamdulillah, saya boleh katakan di sini bahawa setiap kali dia yang kekejut saya dulu, jom, masa dah nak masuk. Masa dah nak bang ni. Okay. Jadi saya rasa sangat bertuah kerana dia punya semangat yang tinggi. Jadi semangat itu pada saya sudah cukup, bukan cukup apa tak perlu saya agak bersungguh-sungguh, sebab dia dah ada dah. Sekarang ni dia yang akan bertanya pada saya apa nak buat apa tak. Saya tunggu tu je, alhamdulillah. Dan kali pertama apabila saya masuk, kami tawaf, kami ke Mekah ni kan, melihat Kaabah. Sebenarnya kami dah 5 hari di Madinah. Dan di Madinah dia juga dapat masuk Raudah 2 kali. Kan masuk 2 kali. Dan ada kali pertama saya nak masuk ke Raudah, saya terlepas tau. Saya terlepas sebabnya saya bangun lewat.
kumpulan janji pukul 3.30 berkumpul. Saya lewat. Ini kumpulan lelaki saja ni. Perempuan tak begini. Lelaki saya lewat. Jadi bila saya lewat, saya kata tak apalah, saya redha tak pergi lah. Tapi dia yang macam memaksa saya tau. Abang pergi juga, try juga. Mana tahu rezeki abang dia. Jadi saya pengalaman pertama saya pergi ke Raudah dah ditutup. Pagar dah ditutup, tak ada siapa pun masuk. Saya masuk celah tandas. Dah dekun kat tandas, saya masuk ke celah tandas tu, ada polis jaga, tapi Tuhan bagi dia galit main handphone. Dia tak sedar saya masuk. Saya masuk, setelah saya tengok dia main handphone, saya celah. Saya pusing belakang balik nak pastikan dia tengok saya ke tak. Tetapi saya nampak ada orang lain yang nampak saya masuk, cuba masuk sama, tetapi dia dihalau. Jadi saya lepas. Saya pergi ke tengah, yang jauh tu nampak saya seorang saja ke tengah. Dia datang kepada saya dan saya datang kepada dia. Dari jauh saya tunjuk handphone. Perkelasi nusuk. Dan saya tak buka pun. Dia sendiri tolong buka. Dia tengok, okey masuk. Saya paling last sekali masuk Raudah gitu. Dan saya, grup saya yang masuk awal tak dapat semayang dah tu. Saya dapat semayang dah tu sebab saya masuk lambat. Subuh tu. Jadi itu pun saya rasa gerak hati daripada rumah saya. Abang pergi juga dia. Abang pergi juga. Okey, itu apa yang berlaku di Madinah. Di Mekah, balik pada soalan tadi, saya dah rakam. Selepas kami tawaf keliling, lepas tu semayang sunat kan, sebab tu menunggu orang lain tu, saya rakamkan. Ada gambar saya rakamkan. Gambar dia melihat, dia tak sedar pun saya rakam. Saya tak tahu apa dia baca, dia tunduk, dia tengok. Okey, baik. Bagus tu. Dia tunduk, air mata dia bergenang. Saya pergi ke muka dia, kamera rapat, dan dia tak sedar. Dan saya tunjukkan Kaabah. Saya tak tunggu lama situ. Saya tak nak tengok air mata dia mengalir. Saya cukup. Saya takut saya yang mengalir pula kan. Jadi Alhamdulillah, saya tak tahu kenapa, dia hanya mengatakan terima kasih kepada saya saja. Dia tak terima kasih kerana bawa dia ke Islam, tu je. Dia tak cakap dia tengok tu, dia tengok apa. Dia cuma terima kasih kerana bawa dia kepada Islam, tu je. Saya rasa cukup dulu, saya pun dah sebar. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Abang Yi atas perkongsian. Kita pun juga dapat rasakan perasaan tumpang jugalah, berasa perasaan sebab tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan soleh Kak Angeline, Abang Yi, dan sudah tentu kita semualah. Amin ya rabbal alamin. Okey, Dr. Rozami, besok kita nak pergi Taif, insya-Allah. Sebuah kota yang menyaksikan kasihnya Rasulullah SAW terhadap penduduk Taif. Juga sebab persoalan daripada jemaah, kita kena tawaf wada ke tak? Sebelum saya tanya doktor, saya tanya jemaah dulu lah, pasal dia orang yang nak pergi. Kita kena tawaf wada ke tak besok? Ya ke tak? Okey, dengan tu tak payah jawab sebab dah terjawab semua dah. Okey, jawapannya dah tak, cuma mungkin perincian lah kot. Sebab ada lain-lain mengatakan perlu wada tawafnya, dan kita pula tak melakukan. So untuk kita lebih faham, itu bagus kalau Dr. Rozami boleh menghuraikan dia. Tafadhal. Okey. Persoalan yang ditanya ni adalah persoalan yang biasalah orang tanya. Bukan hanya waktu umrah tetapi waktu haji juga. Cuma tawaf wada' ni, dia ada hadis yang khas yang Nabi SAW sebut, la yanfiranna ahadukum Makkah hatta yakuna akhir ahdihi bil bait. Kama qala, jangan ada salah seorang daripada kamu meninggalkan Mekah sehinggalah amalan terakhir yang dilakukan ialah dia tawaf di Kaabah. Maka oleh kerana itulah timbul perbahasan tawaf wada' ni. Dan tawaf wada' ni dikecualikan bagi orang yang haid dan nifas.
gugur daripada mereka kerana mereka tidak suci pada waktu tu. Ya. Ini ada keringanan yang khas yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang haid. Manakala bagi haji, sememangnya orang yang nak meninggalkan Mekah, mereka perlu untuk melaksanakan tawaf wada'. Kerana hadis yang saya baca tadi sememangnya disebutkan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi melaksanakan haji. Manakala umrah, para ulama' berbeza pendapat. Adakah umrah ini perlu dilaksanakan tawaf wada' ataupun tidak? Pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, dan ini jugalah yang dipegang oleh tabung haji, mereka mengatakan umrah ni pun wajib untuk dilaksanakan tawaf wada'. Kalau tak dibuat, maka perlu dibayar dam. Ya, kena sembelih kambing lah. Tapi di sana ada satu pandangan pandangan Hanafi, kalau tak silap saya. Mereka mengatakan tawaf wada' ni hanya untuk haji saja. Manakala untuk umrah tidaklah wajib, tetapi ia digalakkan kerana nak keluar daripada khilaf. Tapi kebanyakannya ahli-ahli rombongan kita ni bila jawab tadi tu, nampak mereka bermazhab dengan mazhab Hanafi lah kan. Mazhab Hanafi. Kenapa mazhab Hanafi kata tak wajib? Kerana mereka kata hadis yang Nabi SAW sebut tadi adalah sewaktu haji. Manakala sewaktu Nabi SAW melaksanakan umrah, tidak ada perincian ataupun tidak ada arahan khusus yang diberikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang mengerjakan umrah bersama dengan Nabi untuk bertawaf sebelum meninggalkan kota Mekah. Tapi kalau seseorang itu dia laksanakan kerana nak keluar daripada khilaf, itu lebih ahwat, itu lebih ihtiyat, lebih berhati-hati. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya Syekh Wan Syukri, mengenai pasal Syekh Wan Syukri banyak video-video yang panas juga mengenai akidah Asy'ariyah dan apa yang berkaitan dengan dia lah. Jadi ada jemaah kita tanya, apakah perbezaan antara akidah Asy'ariyah dan Salafiyah ni? Adakah kedua-duanya di dalam ahli sunnah wal jamaah? Okey, silakan falyatafaddal Ustaz Syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu wasallam wa barak ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita jawab dulu, kemudian kita kita mengkupaskan, beri pendetailan sedikit biiznillah taala. Jadi ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah ni maknanya orang yang ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan al jamaah. Al jamaah maksud di situ ialah mereka yang berjalan seperti Nabi berjalan tentang masalah pegangan terutamanya dan amal ibadah di kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sunnati wal jamaah, dia tadi itu sebagaimana alim ulama kita beri penerangan, dia ada makna am dan ada makna khas. Kita perhatilah sedikit supaya kata kita dia boleh menambahkan ilmu pengetahuan. Makna am, yakni tiap-tiap mereka yang percaya, kata mana umum. Hak luasnya ahli sunnati wal jamaah dengan cara luasnya ialah tiap-tiap mereka yang menyabit kata Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sebagai khalifah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ialah ahli sunnati wal jamaah dengan cara makna umumnya. Adapun makna khas, yakni mereka yang mendahului wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang masalah perkara yang ghaibi di atas akal fikiran mereka. Akal fikiran kita belakang daripada wahyu
kerana kerja bagi akal iaitu memahami wahyu bukan natihaja wahyu. Tiap-tiap mereka yang percaya tentang sifat Allah Ta'ala, terutamanya sifat Allah Ta'ala khabar, rayak cerita tentang hal dia di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi kita SAW, mereka percaya mengikut apa yang Tuhan khabar, tidak menakwilkan, tidak mempalingkan daripada makna yang Tuhan itu menurunkan, Nabi kita menjelaskan, maka itu ialah ahli sunnati wal jamaah dengan cara makna khusus. Adapun mereka yang menakwil ataupun mentakwilkan ayat sifat Tuhan, hak Tuhan khabarkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, mereka itu terkeluar sedikit daripada jalanan ahli sunnati wal jamaah. Jadi akidah al-Asy'ariyah yang dinisbahkan kepada Imam Abi Hasan al-Asy'ari, sebenarnya akidah nining Imam al-Asy'ari memang dia tadi ialah daripada tokoh ulama ahli sunnati wal jamaah. Dia adalah pengikut bagi Imam Ahmad ibn Hanbal tentang masalah pegangan. Al-Asy'ariyah yang kita kenal tadi itu dengan cara sebenarnya mereka bergantung kepada teori pahaman yang diletakkan oleh Imam Haramain. Imam Haramain yang dikenalkan dengan Imam Al-Juwaini. Tuai kitab bagi Al-Waraqat yang kita ada mengaji tentang masalah usul fiqh tu. Itulah yang sebenar-benar ketua bagi mazhab Al-Asy'ariyah hak belakang ni. Maka Asy'ariyah yang belakang ini ada perbezaan di antara Al-Asy'ariyah dulu. Asy'ariyah ni terbagi pada tiga golongan dan dua golongan dengan cara kasar-kasar nanti kita nak hurai sedikit. Asy'ariyah ada hak dulu, kebanyakan mereka itu dekat dengan ahli sunnati wal jamaah kerana Asy'ariyah mutaqaddimin, hak dulu tu panggil Asy'ariyah ahli hadis. Umpama Imam Al-Baihaqi dan sebagainya, mereka tadi itu dekat dengan ahli sunnati wal jamaah. Bahkan mereka itu pun termasuk di dalam golongan ahli sunnati wal jamaah. Ada al-Asy'ariyah ahli kalam. Asy'ariyah ahli kalam ni seumpama Imam Al-Juwaini, Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan lain-lain lagi daripada mereka itu panggil Asy'ariyah ahli kalam. Jauh mereka ini daripada jalanan yang dijalankan oleh ulama salafus salih. Dan al-Asy'ariyah tadi itu terbagi kepada dua pula kalau kita nak bagi, adanya mufawwidah, adanya muawwilah. Mufawwidah ni mereka yang nisbahkan diri dia kepada ahli sunnati wal jamaah dengan cara kasar-kasarnya. Mereka kata ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan khabar tentang hal dia, ayat ini bukan di atas zahir makna hak Tuhan wak turunkan di dalam Al-Quran. Maknanya, makna apakah Allah Ta'ala wak turun dalam Al-Quran? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa yanzilu rabbuna. Tuhan tadi itu tertinggi, Tuhan yang bernama Rahman tertinggi, ia di atas arasy. Allah Ta'ala turun kepada langit dunia. Apakah makna? Mereka kata itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggil al-Asy'ariyah mufawwidah. Satu lagi al-Asy'ariyah muawwilah. Asy'ariyah muawwilah makna kata apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wak turun mari tadi itu zahir dia bukan ya Allah Ta'ala itu kehendak. Akan tetapi makna apakah? Makna dia mereka itu menentukan. Kata ini makna daripada apa yang mereka itu nak menentu, itu daripada pahaman mereka. Apa panggil? Al-Asy'ariyah al-Mu'awwilah. Dua ni adalah perselisihan yang besar, sebagaimana Imam Az-Zabidi nakal di dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin. Tak kala dia syarahkan qawaid qawaid Al-Imam Al-Ghazali tentang itu masalah. Perbezaan besar di antara mereka Al-Asy'ariyah Mu'awwilah dan Al-Asy'ariyah Al-Tafwid ini. Maka akidah As-Salaf, kita beza lagu mana di antara akidah Salaf dengan akidah Al-Asy'ariyah? Gini ya tepat amba nak mudah faham. Akidah As-Salaf ataupun dinisbahkan kepada Salafiyah, yakni mereka
meletakkan wahyu di hadapan daripada akal fikiran. Wahyu kata macam mana, maka dia pegang sebagaimana wahyu itu datang. Itu adalah akidah yang diberjalankan oleh kumpulan salaf ataupun salafiyah. Inilah akidah yang diberjalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tokoh-tokoh ulama-ulama Islam, sama ada mujtahid mutlak 4 orang, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam ni orang di kalangan Imam Ahli Hadis Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan segala-gala a'immah tok guru hak besar yang siapa pangkat mujtahid mutlak, begitulah mereka itu berjalan. Mereka letakkan akal sebagai makmum, wahyu sebagai imam. Itu adalah akidah salaf. Kenapa mereka buat lagu tu? Kerana mereka berdasar kata, kita tak akan kuasa nak mengenalkan akan Allah ataupun tahu hal Allah, perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tak ceritakan. Allah Taala perkara yang gaib. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu hal dia. Bagaimana kita nak letakkan akal fikiran kita dulu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan sebab itu kaedahnya kita kena letakkan akal belakang daripada wahyu Allah, kerana Allah Ta'ala lah yang mengetahui hal dia lebih daripada yang lain. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah mereka tidak mentakwilkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ataupun ayat-ayat yang Tuhan tadi itu tak mahu nak takwil. Apa yang Tuhan takwil kita takwilkan, tetapi ayat sifat Allah kita tak takwilkan. Itu akidah yang lebih selamat, akidah yang lebih teguh. Karena akidah itulah akidah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganut dengan dia, berpegang dengan dia. Adapun al-aqidah al-Asy'ariyah, mereka letakkan akal fikiran mereka dulu, terutama tentang masalah sifat khabari. Allah Taala khabar kata dia istiwa, tak. Sebenarnya Allah Taala tak ada istiwa di atas arah dengan zat dia, tetapi Allah Taala itu merentah di atas segala makhluk. Allah Ta'ala kata, aku ni jadikan Adam dengan 2 tangan aku. Tak. Allah Ta'ala jadikan Adam itu dengan kudrah dia. Allah Ta'ala kata, aku turun kepada langit dunia. Tidak. Tetapi urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang turunkan kepada langit dunia. Itu sebagai perkara-perkara dakwaan yang dapat daripada akal fikiran. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana mereka mendahului akal fikiran mereka di atas wahyu. Sebab mereka kata, langit tidak bersama, malam tidak bersama. Langit ni kalau kita tengok balik kita sekarang lala ni, atas daripada kita iaitu langit. Kalau Amerika dia kata langit kuala lain pula. Thailand kita ataupun Malaysia langit kuala lain pula. Ini orang yang tak faham tentang masalah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan cakrawala ini. Tidak ada di dalam dunia ni, kita gilah di mana-mana tempat pun, langit pasti ada di atas. Tidak ada sekali pun langit duduk bawah daripada kita. Ini ilmu hay'ah daripada ilmu yang ulama-ulama kita tegaskan, kata langit itu pasti di atas. Maka langit ni bukan selapis, langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sehingga berjumpa dengan Arsyur Rahman, pasti perkara itu atas mutlak, bukan atas sebagaimana kita duk nisbahkan. Kita atas sebagaimana bina air kita, ada yang atas lagi, ada yang atas lagi, itu bukan. Atas ni iaitu atas dengan cara mutlak sama sekali. Tidak ada perkara yang atas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Payah gapakah kita nak percaya beriman sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan di dalam Al-Quran, Nabi kita khabar di dalam hadis sebagaimana dia jelaskan di dalamnya. Bagaimana kita nak jadi payah perkara-perkara tersebut? Benda ni benda mudah, akan tetapi akal fikiran mereka kata tak boleh nak terima dengan akal fikiran. Dengan sebab itulah mereka buat beza di antara 2 sifat. Kita perhati molek sini. Maaflah kita ambil masa sikit. Kalau tentang masalah sifat akliyah, sifat ma'ani, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sami', basar, kalam, mereka beriman di atas zahir sebagaimana datang di dalam Al-Quran. Tidak takwil. Kenapa? Kerana akal mereka itu menunjuk. Akal mereka itu kata tak apa benda ni. Benda ni kita boleh beriman dengan cara jelas. Ada pun sifat istiwa, sifat yadun, sifat wajhun, sifat nuzul, sifat ghadab, sifat marah, sifat redha,
Sifat tu sifat ni banyak lagi. Mereka kata tak boleh kita nak percaya sebagaimana tu khabar di dalam Al-Quran di atas zahirnya. Kerana perkara itu menyengahkan akal fikiran kita. Inilah tepat salah mereka mendahului akal tentang masalah ghaibi. Kalau masalah benda kita boleh nak kaji dengan akal fikiran kita dengan gapo, okeylah. Tapi masalah ghaibiyah tak kuasa sama sekali kita tadi itu nak gikan dengan akal kita. Kalaulah benda tadi itu kita boleh nak pergi dengan akal kita, apakah faedah Allah Ta'ala nak khabarkan tentang hal dia di dalam Al-Quran? Allah Ta'ala perkara yang ghaibiyah, tidak syak perkara tersebut. Maka kalaulah Tuhan tak ada rayak pada kita hal dia, bagaimana kita nak tahu hal dia? Tiba-tiba kita kata apabila Allah Ta'ala khabar, kita kata ini bukan maksud Allah gini. Apakah ilmu kita ambil dana? Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Adakah kamu itu punya ilmu daripada Allah Ta'ala boleh mengeluarkan kepada kami dengan bukti yang jelas? Tidak sama sekali. Kita kata dengan zan. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Benda zan tadi itu tak terkaya daripada benda-benda sedikit pun. Itulah sedikit daripada apa yang kita nak menjelaskan di sini. Kata akidah salaf, iaitu akidah salafiyah, ialah akidah yang diberjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tokoh-tokoh ulama. Adapun akidah al-Asy'ariyah, mereka mendahului akal mereka dan mentakwilkan perkara-perkara yang mereka sendiri pun tak yakin kata itu makna bagi sifat Allah. Maka dua perkara ni terpulang kepada kita, yang mana kita berasa tetap di dalam hati kita, berasa teguh apabila kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nak bawa, situ terpulang kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Penjelasan yang panjang, yang padat. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Nak apa-apa persembahan daripada Ustaz Hadi ke? Ada orang angkat tangan? Apa? Nak tanya soalan ke cadangan? Solat apa, sorry? Berjemaah. Ulang soalan. Dengar jawab soalan. Soalan yang ditanya adalah bagi seorang suami yang mempunyai isteri di rumah, kalau dia pergi semayang dekat masjid berjemaah, isteri dia tak dapat solat berjemaah. Jadi boleh tak suami ni dia balik untuk berjemaah dengan isterinya di rumah? Itu soalan ya? Ya? Soalan betul ke soalan tadi? Betul ya? Okey. Dia sebenarnya kita kena bezakan dua keadaan ataupun dua jenis manusia. Kerana Allah Ta'ala ciptakan manusia ni ada lelaki dan ada perempuan. Yang mana lelaki memang dituntut untuk melaksanakan salat berjamaah. Ini memang clear lah. Sehingga ada mazhab dalam Islam yang mewajibkan salat berjamaah kepada lelaki yang baligh dan yang tidak sakit, yang tidak ada uzur, yang bermukim ataupun bermastautin, wajib mengikut pandangan mazhab Hanbali. Cuma mazhab Syafi'i, mereka tidak mewajibkan. Mereka hanya menyebutkan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Syafi'i kata fardu kifayah. Maksudnya kalau solat berjemaah itu dilaksanakan pada satu negeri, kalau sebahagian dah buat, maka yang lain tu terangkatlah kewajipan tu. Ada juga yang mengatakan ia sunat muakkad, kerana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan salatul jamaah tafdulu ala salatil fadh bi 27 darajah. Atau kama qal, salat berjemaah itu lebih daripada salat bersendirian sebanyak 27 darjat. Ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ni mereka mengatakan kalau solat berjemaah tu wajib, Nabi tak banding antara dua fadilat. Bila Nabi banding antara dua fadilat, menunjukkan benda tu boleh dan mana lebih baik. Sebab Nabi kata lebih baik, menunjukkan benda tu bolehlah solat bersendirian. Sebab itu
di Malaysia ni oleh kerana kita banyak terkesan dengan mazhab Syafi'i, maka solat berjemaah itu dia taklah begitu tekan seperti mana Arab Saudi ni. Arab Saudi ni kalau solat je dia tutup kedai semua kan. Sebab apa? Sebab mereka mengambil pandangan Hambali. Orang lelaki wajib pergi semayang berjemaah. Okey. Itu untuk lelaki. Untuk orang perempuan, salat berjemaah bagi orang perempuan juga afdal jika dilaksanakan di rumah berbanding kalau salat bersendirian. Cuma kalau orang perempuan salat di rumah bersendirian dengan salat berjemaah di masjid, mana lagi bagus untuk orang perempuan? Di rumah. Kenapa? Kerana Nabi SAW mengatakan salat perempuan di rumah ni afdal. Cuma adalah hadis Nabi SAW kata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Suami-suami, bapa-bapa yang menjadi wali pada perempuan, jangan halang lah kalau diorang nak pergi semayang kat masjid. Tapi solat di rumah untuk orang perempuan afdal. Cuma kalau orang perempuan ni dia nak berjemaah di rumah berbanding solat bersendirian, afdal lah solat berjemaah tu kalau di rumah berbanding solat bersendirian di rumah. Tapi tak ada orang nak berjemaah dengan dia, maka suami dia disyariatkan untuk menjadi imam walaupun suami dah salat di masjid. Berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ketika mana dia bersalat bersama dengan Nabi SAW di masjid salat Isya, kemudian apabila dia kembali ke rumah dia kembali ke kawasan dia, dia menjadi imam salat balik bersama dengan kaum dia, maka ia dibenarkan untuk ulang salat tu. Boleh. Itulah dalilnya dalam Sahih Bukhari tu adalah. Tapi kalau suami tak balik, lepas solat Isyak suami ruyuk pergi minum teh tarik, isteri boleh solat bersendirian, tak apa, kerana solat itu juga afdal. Ataupun boleh berjemaah bersama dengan anak-anak perempuan yang lain. Cuma kalau jadi perempuan jadi imam, lebih daripada seorang makmum, orang perempuan dia tak ke depan lah, dia imam dia duduk tengah-tengah sebaris dengan makmum yang lain. Ya? Boleh. Bacaan boleh kuat ke tak boleh kuat? Kalau tempat tu tak ada lelaki yang ajnabi, boleh kuatkan suara. Kalau ada lelaki yang ajnabi, lelaki yang bukan suami dia, bukan ayah dia, bukan adik dia, bukan abang dia, lelaki asing, maka rendahkan suara. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Jelas. Mantap. Okey Hajah, jelas? Baik. Alhamdulillah. Kita ada lebih kurang 1,000 para penonton di hadapan kita ni. Abayi, kita pergi, kita signal kita berhenti bila nasi kambing sampai. Ni dah petanda dah dekat dah nak sampai dah ni. Apa tu? Okey. Ada jemaah teks. Boleh tak Abang Yi kongsikan pengalaman Abang Yi macam mana dalam usaha dakwah Abang Yi kepada Kak Angeline tu? Pasal dia orang ni mungkin nak tiru cara dakwah tu. Cara dakwah je lah kan. Kahwin tu tak tahulah. Dia okay, bagus tu. Dia tak boleh cuba untuk tiru. Dia kena ada seseorang yang boleh kita buat. Itu dia. Saya ni bukanlah apa, saya tidak ada satu kaedah khusus. Tapi saya yang cari satu kaedah tersendiri. Macam mana cara saya? Sebab banyak cara tak boleh. Banyak cara tak boleh masuk. Sebab kita berdepan dengan seorang yang sangat tidak percaya pada agama kita. Okay. Dia orang yang percaya sesama manusia, hubungannya baik dengan binatang apa semua. Kasih sayang kepada binatang dia sangat luar biasa, yang tak ada pada orang kita. Saya rasa ada pernah orang kita jumpa siput babi letak tempat lain. Takut orang pijak. Tak ada lah. Tapi itulah dia, takut orang pijak. Dia jumpa kabu. Tahu kabu? Kabu, kita pergi 2 hari lepas di Badar.
dekat pada pasir, ada binatang terbang lah atas pasir, kambu gitu, kambu hijau. Kumbang terbang tu. Dia ambil jauh. Dia bawa turun daripada atas bukit tu, dia letak dengan bas kita tu. Dia takut orang ramai terpijak. Dia kasih sayang dia binatang. Tetapi dari sudut hal agama, dia pelik sikit. Dia tak percaya. Kenapa dia kena percaya pada agama? Contoh ya, kalau diri sendiri, dia kata pegang diri sendiri, dia daripada Buddhis kan. Saya tahu agak Buddhis macam, tapi dia lebih pada percaya diri dia sendiri. Apa pun kita sendiri buat keputusan, dia kata kita. Tapi satu hari saya kata, dalam Islam dia tidak boleh sendiri. Dalam Islam dia ada satu yang kita semua kena ikut satu tu. Sebab kalau kita sendiri-sendiri, hari ni kita rasa kita betul, besok mungkin kita rasa kita tak betul. Jadi benda tu boleh berubah-ubah. Orang lain kata dia bijak, orang lain terbijak. Dia tak boleh. Jadi kita pegang satu saja. Jadi tak situ saya kata, aku kena beritahu dia apa ni. Tentang benda ni. Jadi setiap hari saya akan beritahu dia tentang Islam. Tentang Islam. Sikit saya akan beritahu dia. Saya tidak pernah, sepanjang saya kenal dia 30 tahun lebih, tak pernah sekali pun saya jom masuk Islam. Saya tak nak kata Islam ni agama bagus. Tak. Saya takut benda ni sangat sensitif. Tetapi apa yang saya buat, kalau boleh jawab soalan tadi, antaranya awalnya adalah saya rasa saya tunjuk saya baik dulu. Saya tunjuk saya baik dulu dengan dia. Baru dia terima saya adalah lelaki yang baik. Saya tak ajak saya tunjuk contoh saya yang baik. Tetapi saya tak boleh nak jadi macam ustaz. Sebab kami bersama dengan dia dalam berlakon tak boleh jadi ustaz. Tapi saya kena baik cara saya lah. Cara saya sebagai pelakon yang baik. Okey, baik. Daripada situ saya rasa dia, oleh kerana dia baik, jadi dia mungkin boleh suka pada orang yang baik. Dia dapat yang baik. Daripada situ. Jadi daripada situ saya mulakan setelah beberapa tahun saya berkawan, baru saya berani bagi tahu dia. Sebenarnya pasal satu cerita sebenarnya. Satu cerita ni kalau boleh kita ambil iktibar, ada seorang lelaki Cina, pemuda Cina, dia belajar sama dengan kawan baik dengan orang Melayu. Kawan yang sangat baik. Kemudian dia berpisah kerana pemuda Cina ni belajar ke Amerika. 5 tahun dia belajar ke Amerika, dia terpisah dengan kawan baik dia budak Melayu. Dia balik daripada Amerika 5 tahun, orang pertama dia pergi cari adalah kawan dia Melayu tu, dan dia marah. Dia marah, dia kata, kenapa kau tak beritahu aku tentang Islam? Aku kenal di Amerika. Dan dia memeluk Islam di Amerika. Dia marah dia, kenapa selama aku berkawan dengan kau, kau tak pernah cakap aku tentang Islam? Dia tu. Jadi saya pun terbaca artikel tu, saya kata, wah, aku kena cakap juga ni. Jadi saya mulakan sikit saya bercakap dengan dia, bercerita dengan dia. Apa yang dia tanya, saya perlu cari jawapan. Saya tak akan biarkan dia tertanya-tanya. Walaupun ambil masa lama, seminggu, saya mesti bagi dia jawapan, biar dia tegas. Kalau tak dia bertanya pun, kalau saya rasa ini benda mesti dia tahu, wajib untuk dia tahu, saya akan bagi tahu dia juga. Jadi saya cari. Begitulah proses melalui, kalau boleh dikatakan, berdakwah saya, menyeru saya kepada dia sangat halus dan luar biasa, dan kesabaran yang sangat tinggi. Saya nasib baik nama Sabri kan ayah bagi kan, jadi kesabaran tu dah. Jadi kesabaran tu sangat tinggi. Perlu kesabaran yang sangat tinggi. Hari-hari saya ambil masa sekurang-kurangnya 20 minit untuk bercerita dengan dia setiap satu isu. Dan bersedialah untuk mendengar benda-benda yang mungkin pedih di telinga kita. Kan? Apabila dia bertanya dengan mempersoal dan tidak percaya, memang pedih lah. Kalau dia tanya nak tahu lain, dia kemungkinan dia nak tahu, tapi kita boleh menerima dia tak percaya dan dia mempersoalkan. Tapi saya rasa saya harus bagi jawapan supaya dia terima, bukan marah pada dia. Sikit pun saya tak marah dia saya. Apa saja dia tanya, saya tak rasa hati asal tanya mula macam ni. Saya tak. Saya biar. Lagi pelik dia tanya, lagi saya suka.
Untuk dia faham. Sebab saya masuk seminggu, bukan seminggu lah, sebulan lebih, 2 bulan lebih, bila dia kerap bertanya, saya rasa dia sudah mula minat. Dia sudah mula. Dan saya, antara benda dakwah saya bawa balik rumah. Saya bawa balik rumah saya di kampung, berdepan dengan budaya orang kampung yang, kenapa bawa balik perempuan? Orang Cina pula tu. kan? Tidur. Saya bawa balik supaya kita kenal dia dan dia kenal kita. Keluarga kita kenal dia, keluarga. Jadi berlawanan dengan budaya keluarga kita selama ni pun. Tapi saya cakap dengan mak saya, tak apa, biarlah dia. Dia mungkin nak menguji kita juga. Kita nak tengok dia, kita nak menguji kita. Jadi itu antara benda-benda, perkara-perkara yang saya rasa saya banyak melanggar nilai-nilai biasa yang kita buat dalam kehidupan kita untuk saya dekatkan dia. Saya tak boleh ajak dia pergi kita dengar ceramah agama. Itu memang takkan pergi lah. Jadi kadang-kadang saya kata, jangan dengar yang tu. Itu je. Yang tu jangan dengar. Yang tu kena dengar yang ni. Jadi banyak saya memilih lah untuk dia mendengar. Tapis, saya tapis peringkat saya dulu supaya dia dengar dan dia terima dengan faham. Jadi itulah kaedah-kaedah yang saya lalui. Lebih kepada saya cari sendiri, ataupun formulanya saya buat sendirilah. Alhamdulillah. Itu dia. Nampak makanan sampai dah, itu signal dia kan. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Tanda-tanda besar yang suruh kita berhenti. Bak kata Dr. Rora, ceramah tak sedap tak apa, yang penting makanan kena sedap. Betul tak? Okey, cuba jap tengok. Kam. Tengok, kita tengok. Sini kam. Sini please. Kita tengok, ini jemaah Dr. Rora dan Wan Syukri, Syekh Wan Syukri. Tengok, kita ada, Masya Allah. Ni nasi kabuli. Masya Allah, wangi ya. Dr. Rora, apa komen tentang nasi? Nasi memang Masya Allah. Ras ganam tak? Masya Allah. Boleh zoom tak? Masya Allah. Mana? Ni kepala kambing. Allah. Yang ni kepala Ustaz Reza. Jangan confuse. Ini berapa panggau? Ini berapa panggau? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, sedangkan lagi solat dan makan, kita dulukan solat. Makan. Dulukan makan. Saya punya liu pun dah pecah, dah panggil kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang melihat live, jemput tonton. Dan tuan-tuan yang berada di sini, jemput makan. Dengan itu, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.